Assalamualaikum, saya Nasir Ulwan. Saya Izzah Syarafana. Saya Nurul Amira. Saya Afiq Syakir. Hari ini kami akan melaksanakan tugasan 2 bagi kod kursus PMMV 3183 dan 3193. Jadi untuk hari ini kami akan mempersembahkan 3 puisi tradisional iaitu syair, seloka dan juga pantun. Jadi mari kita saksikan. Syair wasiat ayahanda, irama Siti Zawiyah. Ada kepada suatu hari sakit saudagar laki isteri, adalah kiranya 7 hari tidak bergerak kanan dan kiri. Saudagar tahu akan dirinya hampirlah mati kepada rasanya. Lalulah memanggil akan anaknya, dicium kepala dengan tangisnya. Katanya, wahai cahaya mataku, tinggallah tuan buah hatiku. Hampirlah mati gerangan aku, baiklah tuan tingkah dan laku. Serta harta aku tinggalkan, tuan seorang yang menyukakan. Sampai habis semua diterimakan, faedahnya akan diberikan. Jikalau tidak anakku berakal, harta pusaka di manakan kekal. Habis harta badan tinggal, laksana perahu bersauk tunggal. Kerana harta tiada berguna, jikalau tidak akan sempurna. Sekalian itu habislah fana, hanyalah tinggal badan merana. Budi dan bahasa janganlah lupa, muliakan olehmu ibu dan bapa. Mana yang datang padamu berjumpa, janganlah lambat tuan menyapa. Kerana adat orang berbeza, tiada memandang harta dan benda. Tegur dan sapa itu yang ada, itulah penambah di dalamnya ada. Jadi berdasarkan syair wasiat ayahanda yang disampaikan sebentar tadi, terdapat beberapa elemen fonetik dan fonologi yang dapat dianalisis berdasarkan syair tersebut. Jadi bagi rangkap pertama bagi syair wasiat ayahanda tadi, kita dapat kesan bahawa terdapat diftong, iaitu bagi perkataan saudagar yang menggunakan huruf vokal AU yang duduk secara bersebelahan tetapi dalam satu sukat yang sama. Kemudian konsonan rangkap bagi perkataan kiranya yang menggunakan huruf konsonan NY yang duduk bersebelahan dan terdiri daripada satu sukat yang sama. Kemudian vokal berkanding juga dapat dikesan dalam rangkap pertama ini, iaitu bagi perkataan suatu yang menggunakan huruf vokal UA yang duduk secara bersebelahan tetapi dari dua suku kata yang berbeza. Dan kemudiannya terdapat juga kata pinjaman iaitu saudagar yang merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab.
Kemudian, bagi rangkap kedua pula, kita dapat kesan bahawa terdapat diftong iaitu bagi perkataan saudagar juga. Kemudian, konsonan rangkap pula bagi perkataan dirinya, rasanya, memanggil anaknya, dengan dan juga tangisnya. Kita dapat lihat bahawa konsonan rangkap bagi rangkap kedua ni, dia menggunakan huruf konsonan NY dan juga NG yang duduk bersebelahan tetapi dalam satu kata yang sama. Kemudian, vokal berkanding juga dapat dikesan dalam rangkap kedua ini iaitu bagi perkataan dicium, iaitu apabila huruf vokal I dan juga U duduk bersebelahan tetapi terdiri daripada dua suku kata yang berbeza. Dan bagi rangkap kedua ini juga terdapat kata pinjaman iaitu saudagar yang berasal daripada perkataan bahasa Arab. Seterusnya kita pergi pula kepada rangkap ketiga yang terdiri daripada diftong bagi perkataan wahai, kemudian konsonan rangkap bagi perkataan katanya, tinggallah, gerangan dan juga tingkah. Dan rangkap ketiga ini juga mempunyai vokal berganding bagi perkataan tuan, buah dan juga baiklah. Kemudian bagi rangkap keempat pula terdapat diftong iaitu bagi perkataan sampai, kemudian konsonan rangkap bagi perkataan tinggalkan, seorang, yang dan juga faedahnya. Kemudian vokal berganding bagi perkataan tuan, seorang, semua dan faedahnya dan kemudian diikuti dengan kata pinjaman iaitu harta dan faedahnya. Kedua-dua kata pinjaman ini berasal daripada bahasa Arab. Seterusnya, bagi analisis fonetik bagi rangkap 5 pula, terdapat diftong iaitu perkataan jikalau, terdapat juga konsonan rangkap iaitu bagi perkataan tinggal dan tunggal, vokal berganding bagi perkataan bersauh dan kata pinjaman bagi perkataan berakal, harta dan pusaka. Perkataan akal dan harta merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab, manakala perkataan pusaka pula merupakan kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Rangka ke-6 pula, analisis fonetik yang didapati ialah diftong iaitu juga perkataan jikalau, konsonan rangkap perkataan hanyalah dan tinggal, vokal berganding iaitu perkataan tiada dan sekalian, dan yang terakhir kata pinjaman iaitu harta dan fana. Harta dan fana merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab. Seterusnya, analisis fonetik bagi rangkap 7 ialah terdapat konsonan rangkap iaitu bagi perkataan janganlah, yang, datang dan menyapa. Di sini melibatkan perkataan konsonan NG dan NY. Kemudian vokal berganding iaitu perkataan muliakan dan tuan. Bagi rangkap terakhir iaitu rangkap ke-8 pula, analisis fonetik yang didapati terdapat konsonan rangkap iaitu perkataan orang, memandang, yang dan dalamnya. Vokal berganding pula merupakan perkataan tiada dan yang ketiga ialah kata pinjaman iaitu perkataan harta yang merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab. Kita beralih pula kepada pengajaran yang terdapat berdasarkan syair wasiat ayahanda. Baiklah, berdasarkan pengajaran ini, dapat kita teliti bahawa seharusnya kita mengamalkan sikap berbudi bahasa bagi melambangkan kepribadian seseorang itu. Baiklah, sikap ini bukan hanya ditentukan oleh perempuan ataupun lelaki, namun setiap manusia dan setiap individu perlu mengamalkan sikap berbudi bahasa ini sama ada semasa mereka bercakap, menyampaikan sesuatu perkara ataupun menegur seseorang, seharusnya dengan cara dan percakapan yang baik dan sopan. Yang kedua, sebagai seorang anak, kita hendaklah menghormati ibu bapa dan mendengar nasihat yang disampaikan oleh mereka. Sebagai anak, kita seharusnya patuh dan mengetahui bahawa setiap apa yang dikatakan oleh ibu bapa itu merupakan sesebuah kebaikan ataupun ada hikmah yang tersirat di sebaliknya. Yang ketiga, kita hendaklah berfikir secara nasional dalam membuat sebarang keputusan agar tidak mendatangkan impak yang negatif pada masa hadapan. Di sini kita memerlukan pemikiran yang matang dan berkembang secara lebih baik. Jika pemikiran kita tidak sedemikian, kita akan cenderung untuk melakukan sesuatu perkara secara terburu-buru dan tidak berfikir panjang. Ini akan menyebabkan sebarang kejadian akan berlaku secara tidak terjangka oleh akal fikiran.
Baiklah, yang terakhir, yang keempat, kita sewajarnya membudayakan amalan bertegur sapa sesama insan demi mewujudkan suasana yang harmoni dan aman damai dalam kalangan masyarakat. Di sini juga kita boleh mengamalkan cara yang lebih ceria ataupun sopan ataupun senyuman di wajah kita apabila kita bertemu dengan orang ataupun orang yang kita kenal. Judul Seloka Anak Merdeka. Karya Ahmad Ali. Ngain ikan di kali, jangan sampai terleka. Didikan agama diberi agar hidup mulia. Mendayung sampai penambang, jangan sampai tenggelam. Berhematlah pilih teman agar hidup tenteram. Mencari rotan di rimba, jangan sampai tersenja. Tingkatkan ilmu di jiwa agar hidup sentosa. Inilah seloka si anak merdeka, tanda ingatan. Dendangan lama dilupa, oh jangan sekali. Namun teknologi terkini kita roka bersama. Mengail ikan di kali, jangan sampai terleka. Didikan agama diberi agar hidup mulia. Pendayung sampan penambang, jangan sampai tenggelam. Berhematlah pilih si teman agar hidup tenteram. Mencari rotan di rimba, jangan sampai tersenja. Tingkatkan ilmu di jiwa agar hidup sentosa. Inilah seloka si anak merdeka, tanda ingatan. Dendangan khazana lama dilupa, oh jangan sekali. Namun teknologi terkini tetap diterapkan bersama. Lu gemilang bernama, gagah menjulang tinggi. Majukan negara untuk bangsa agar hidup disegani. Kekayaan budaya berzaman, warisan terpelihara. Binakan hidup berhaluan agar hidup bertakwa. Macam itulah perlulah yang datang. Baiklah, sekarang kita pula beralih kepada elemen fonetik dan fonologi dalam Seloka Anak Merdeka. Selepas berbincang dengan ahli kumpulan saya, kami telah mengkategorikan beberapa
elemen fonetik dan fonologi mengikut berjenisnya sendiri. Kategori seperti diftong, konsonan rangkap dan vokal berganding serta kata pinjaman telah dikenal pasti dalam kesemua rangkap dalam seloka ini. Baiklah, untuk rangkap satu, kategori diftong seperti mengail. Diftong AI telah dikenal pasti dalam perkataan mengail. Baiklah, untuk konsonan rangkap terdapat dua contoh seperti mengail dan jangan. Yang ketiga ialah vokal berganding dalam rangkap satu ialah seperti mulia, IA. Dan dan yang terakhir, kata pinjaman. Kata pinjaman dalam rangkap satu ini adalah agama, di mana perkata pinjaman ini telah dipinjam dari perkataan Arab. Baiklah, untuk rangkap kedua, diftong tiada dalam rangkap kedua. Konsonan rangkap pula terdapat 4 seperti mendayung, penambang, jangan dan tenggelam. Vokal berganding dan kata pinjaman juga tiada dalam rangkap ini. Baiklah, untuk rangkap ketiga ialah diftong. Diftong dalam rangkap ini ialah sampai, di mana diftong AI ini telah dikenal pasti dalam perkataan sampai. Seterusnya, konsonan rangkap seperti jangan dan tingkatkan. Vokal berganding tiada dalam rangkap ketiga. Kata pinjaman pula terdapat beberapa seperti ilmu, jiwa dan seterusnya. Ilmu merupakan kata pinjaman dari Arab. Jiwa dan seterusnya merupakan kata pinjaman dari bahasa Sanskrit. Baiklah, untuk rangkap keempat, diftong tiada dalam rangkap keempat. Konsonan rangkap pula terdapat beberapa seperti nyanyilah, ingatan, dendangan, khazanah dan juga jangan. Vokal berganding juga tiada dalam rangkap yang keempat ini. Manakala untuk kata pinjaman terdapat beberapa seperti seloka, merdeka, khazanah dan teknologi. Seloka, merdeka dan khazanah ini berasal dari kata pinjaman bahasa Sanskrit, manakala teknologi ini pula kata pinjaman bahasa Inggeris. Baiklah, untuk rangkap kelima pula ialah diftong tiada dalam rangkap ini. Manakala konsonan rangkap ini terdapat beberapa seperti gemilang, menjulang, tinggi dan bangsa. Vokal berganding juga tiada dalam rangkap kelima. Manakala kata pinjaman pula seperti negara bangsa yang merupakan kata pinjaman dari bahasa Sanskrit. Baiklah, untuk rangkap keenam pula, diftong, konsonan rangkap dan vokal berganding tiada dalam rangkap keenam. Manakala kata pinjaman pula seperti budaya dan bertakwa. Budaya merupakan kata pinjaman bahasa Sanskrit dan bertakwa pula kata pinjaman dari bahasa Arab. Kita pula beralih kepada pengajaran berdasarkan seloka Anak Merdeka. Terdapat beberapa pengajaran dalam seloka ini, seperti yang pertama, seloka ini mengingatkan tentang kepentingan memupuk rasa cinta terhadap negara. Jalur gemilang sebagai simbol kebangsaan melambangkan kegagahan dan keperluan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kemajuan negara. Yang kedua, seloka ini juga menekankan pentingnya memelihara budaya dan warisan bangsa. Budaya yang diwarisi dari generasi ke generasi perlu dikekalkan sebagai tanda identiti bangsa. Yang ketiga, seloka ini juga mengajar tentang pentingnya meningkatkan ilmu sebagai asas untuk membina kehidupan yang berjaya. Yang keempat, pengajaran akhir yang sangat penting ialah menyeru agar hidup bertakwa. Hidup dengan kesedaran penuh kepada Tuhan akan membawa kepada keberkatan dan ketenangan hidup. Yang kelima, walaupun menekankan nilai budaya dan agama, seloka ini juga mengingatkan tentang pentingnya untuk meneroka teknologi terkini. Ikat jerami, muat ke kandar. Selepas makan, mandi di telaga.
Ucapan difahami, wasangka terhindar. Bahasa kebangsaan, penyatu warga. Apa guna asam payah kalau tidak menggulai ikan? Apa guna lagak dan gaya kalau bahasa tidak dihiraukan? Anak angsa di tepi telaga dibilang oleh anak mak dara. Jika bahasa tidak dibangga, hilang bangsa, tergadailah negara. Duduk berdua, serasi berteman, berkongsi citra, asuhan bonda, bahasa terhakis, merentas zaman, cuai celata, egois menoda. Baiklah, saya akan menganalisis fonetik dan fonologi bagi pantun yang pertama. Elemen yang terdapat dalam fonetik dan fonologi yang pertama iaitu vokal berganding bagi perkataan muat, iaitu vokal U dan A. Seterusnya, elemen yang saya dapat dalam pantun yang pertama iaitu konsonan rangkap, iaitu wasangka, penggunaan konsonan NG, seterusnya kebangsaan, penggunaan konsonan NG, dan yang terakhir penyatu, penggunaan konsonan N dan Y. Analisis fonetik dan fonologi bagi pantun yang kedua. Pantun ini memiliki dua elemen fonetik dan fonologi. Yang pertama diftong dan yang kedua ialah konsonan rangkap. Baiklah, diftong saya dapat cari terdapat perkataan kalau iaitu menggunakan diftong au. Yang kedua perkataan menggulai yang menggunakan diftong I. Dan yang ketiga perkataan dihiraukan juga menggunakan diftong au. Konsonan rangkap pula terdapat perkataan menggulai iaitu terdapat konsonan NG di dalam perkataan tersebut. Kemudian analisis fonetik dan fonologi bagi pantun yang tadi pula, terdapat dua elemen yang dapat dikesan iaitu diftong dan juga konsonan rangkap. Bagi diftong, terdapat kesan perkataan tergadailah yang menggunakan huruf vokal A dan juga I yang duduk secara bersebelahan tetapi dalam satu suku kata yang sama. Kemudian, konsonan rangkap pula kita dapat kesan perkataan angsa, bilang, bangga, hilang dan juga bangsa yang kesemuanya menggunakan huruf konsonan NG yang duduk bersebelahan tetapi dalam satu suku kata yang sama. Baiklah, saya akan menganalisis fonetik dan fonologi bagi pantun yang keempat. Elemen yang terdapat dalam pantun yang keempat iaitu yang pertama diftong, iaitu dia dalam perkataan egois ada huruf O dan I, dan seterusnya konsonan rangkap dalam perkataan berkongsi penggunaan N dan G, dan seterusnya. Yang terakhir penggunaan vokal berganding iaitu sebagai contoh berdua bagi perkataan bagi huruf U dan A. Baiklah, saya akan teruskan iaitu rumusan pemikiran serta elemen fonetik dan fonologi dalam pantun. Tema pantun yang kami pilih iaitu memartabatkan bahasa kebangsaan. Pantun yang pertama iaitu pantun ini membawa maksud bahawa komunikasi yang sangat jelas penting dalam kehidupan seharian. Jika kita bercakap dengan baik dan jelas, kita dapat mengelakkan salah faham di antara masyarakat, kaum dan sebagainya. Ini penting bagi membina hubungan baik dalam masyarakat yang berbeza latar belakang. Tidak itu sahaja, pantun ini juga menerangkan bahasa kebangsaan berfungsi sebagai wadah ataupun tempat yang menjadi penghubung yang menyatukan semua orang. Ia juga dapat membantu kita merapatkan perbezaan dan mencipta identiti bersama sebagai satu masyarakat. Baiklah, seterusnya bagi pantun kedua, pantun ini dapat saya lihat bahawa ia memfokuskan mengenai penggunaan bahasa yang seharusnya diambil berat ataupun dititik beratkan oleh masyarakat kita. Sebagai orang yang berbangsa Melayu, walaupun kita mampu menguasai bahasa lain, kita seharusnya mengutamakan bahasa Melayu terdahulu. Hal ini dilihat seperti tidak bermakna apa-apa jika kita hanya digelar sebagai bangsa Melayu namun memulaukan bahasa ibunda sendiri iaitu bahasa Melayu. Oleh itu, bahasa Melayu hendaklah diutamakan dan disanjungi terdahulu berbanding bahasa lain serta mengekalkan relevannya selama-lamanya. Di sini dapat kita rangkumkan bahawa bahasa Melayu ini perlu dijadikan tempat yang utama berbanding bahasa-bahasa yang lain bagi mengekalkan bahasa ini untuk diaplikasikan oleh generasi-generasi yang akan datang.
Jadi berdasarkan pantun tadi, maksud yang hendak disampaikan ialah pantun ini menekankan bahawa pentingnya memelihara dan membanggakan bahasa kebangsaan sebagai identiti budaya. Sekiranya kita sendiri tidak menggunakan bahasa kebangsaan kita berisiko untuk kehilangan warisan budaya dan juga identiti bangsa. Perkara ini boleh menyebabkan kita kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa dan secara tidak langsung dapat mengancam kelangsungan negara. Oleh itu, kita perlu menghargai dan memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai aset yang sangat berharga agar dapat memastikan kelangsungan bahasa kebangsaan sebagai simbol perpaduan dan kebanggaan negara. Baiklah, pantun yang keempat, pantun ini menceritakan bahawa bahasa kita yang semakin terhakis atau berkurang dari masa ke masa, ini mungkin merujuk kepada pengaruh luar yang mengubah cara kita berbahasa atau kurangnya penggunaan bahasa ibunda dalam kalangan generasi muda. Sebagai contoh, generasi muda pada masa sekarang banyak menggunakan bahasa rojak yang menyebabkan bahasa ibunda semakin luntur pada masa kini. Ini juga disebabkan sikap cuai yang tidak peduli, terutamanya dalam masyarakat, yang boleh membawa kepada keburukan. Sikap cuai dan tidak peduli yang mementingkan diri sendiri boleh merosakkan nilai-nilai budaya dan bahasa yang sepatutnya dipelihara. Itu saja pada program kami. Sekian, terima kasih.